Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. Terima kasih kerana hadir. Hari ini saya bersama-sama dengan rakan-rakan YB Teresa Kok, Ahli Parlimen Seputih, YB Datin Paduka Dr. Tan Yee Kiew, Ahli Parlimen Wang Semaju, YB Maria Chin, Ahli Parlimen Petaling Jaya, dan juga YB Datuk Wira Dr. Hatta Ramli, Ahli Parlimen Lumut. Kami telah membuat laporan polis, setiap seorang kami buat satu laporan polis berkenaan dengan satu sidang media yang telah dibuat oleh mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid bin Badoh pada 30 hari bulan April, Jumaat lalu, di mana dalam sidang media itu beliau telah menyatakan beberapa perkara yang bagi kami amat mengejutkan, dan kami telah memohon pihak polis untuk melakukan beberapa siasatan khusus berkenaan dengan ayat-ayat seperti berikut. Pertama yang beliau sebut, ini adalah percakapan Tan Sri Abdul Hamid Badoh. Apabila berlaku perubahan kerajaan, beliau dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Sejak awal lagi di mesyuarat pertama Suruhanjaya Pasukan Polis, beliau mendesak untuk mendapatkan kuasa bagi menentukan siapa yang boleh ditempat di sana, di situ, di sana, di sini, di situ. Itu tidak baik. Kedua, saya melawan rasuah dalam pasukan, dan lihat dalam politik rasuah berlaku merata-rata tempat. Why can't they think about it? Mabuk kuasa sanggup melakukan tindakan membeli sana, mengugut orang ini. Itu rasuah nama dia. Saya minta SPRM masuk ambil tindakan. Jangan takut. Dan ketiga, naik private jet dari sini, mana dapat duit? Pergi Sabah, tiba-tiba karang dah seorang mengaku nak lompat. Cuba SPRM siasat benda-benda macam ni, siasat orang-orang politik ini. Jadi kami telah memohon pihak polis di Raja Malaysia untuk segera melakukan siasatan untuk mengenal pasti siapakah yang dimaksudkan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badoh, dan sama ada perkara-perkara yang dinyatakan itu benar-benar telah berlaku, termasuk juga dakwaan terdapat individu yang naik private jet pergi ke Sabah dan selepas itu berlaku lompat katak di kalangan ahli politik di sana. Jadi kami melihat ini adalah satu perkara yang amat serius, dan luahan daripada mantan Ketua Polis Negara ini tidak boleh kita ambil sambil lewa. Kita pohon malah juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin segera menyatakan pendirian beliau. Beliau saya lihat tidak mahu bercakap banyak, tapi dalam isu ini the chief of the police force has come out to say something very serious. Dan dalam sidang media itu Tan Sri Abdul Hamid juga telah menyatakan beliau telah membawa perkara ini kepada Perdana Menteri. Maka kami juga mohon Perdana Menteri untuk memberikan penjelasan, adakah benar Tan Sri Hamid telah bertemu beliau berkenaan perkara ini, dan apakah tindakan yang akan beliau ambil terhadap individu-individu yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Polis Negara. Sekiranya tidak ada apa-apa kenyataan ataupun apa-apa tindakan, maka bagi kami ini adalah satu penganiayaan terhadap polis di Raja Malaysia yang semakin hari semakin kita lihat usaha untuk mereformasi itu ataupun menambah baik itu berjalan dengan steady lah, kita boleh anggap. Banyak lagi yang perlu dilakukan seperti yang disebut oleh mantan Ketua Polis Negara. Jadi sekarang saya serahkan kepada rakan-rakan untuk menambah. Saya ingin menambah sedikit perihal kenapa kita membuat report polis. Kerana kenyataan yang diberikan oleh bekas Ketua Polis Negara ini satu yang serius, ya. Dan apabila ia datang daripada Ketua Polis Negara yang masih bertugas ketika itu, tentulah ianya sesuatu yang telah difikirkan sebaik-baiknya oleh beliau. Ya, kerana kalau ianya sesuatu yang dibuat-buat, maka kesannya terhadap diri beliau sendiri adalah besar, ya. He may be liable, tetapi bila dia berani menyatakan perkara begini, ianya memberikan gambaran very rotten system yang ada yang mengendalikan pihak polis, pihak PDRM sendiri. Kita duka cita lah, ya, kerana dalam masa yang sama juga berita-berita mengenai pelibatan sebahagian daripada
warga PDRM di dalam beberapa skam-skam terlibat dengan kartel-kartel. Ya, ini tentulah memburukkan nama. Jadi apabila didedahkan oleh Ketua Polis Negara sendiri mengenai peranan menteri mengendalikan dan cuba mengatur pergerakan dalam PDRM, kami rasa ini serius. Dan saya yakin saudara-saudara sekalian juga follow. Semalam ada kenyataan tambahan daripada Hamid Bado, Tan Sri Hamid Bado. Hari ini pun saya di Matlub Kuala ada. Dan semua ini adalah kenyataan-kenyataan yang incriminating, yang boleh meletakkan orang-orang yang disebut itu dalam keadaan yang perlu dipertanggungjawabkan. Jadi kami ambil serius perkara begini kerana kita tidak mahu PDRM, satu institusi yang keramat di negara kita ini dengan peranan yang cukup besar, dipandang rendah atau diperlekehkan oleh masyarakat kerana dipermainkan oleh individu-individu termasuk oleh menteri. Jadi kita sangat berharap PDRM yang di mana kami telah membuat laporan, kita belum buat laporan ke SPRM, hanya kepada PDRM. Kita harap PDRM membuka siasatan yang teliti, pergi ke Sabah contohnya untuk menemu bual semua ahli-ahli politik yang telah melompat, lanjutan daripada kunjungan seseorang di dalam private jet yang disebutkan dalam kenyataan ini. Semua ini ada kait mengait, dan saya rasa untuk membersihkan nama PDRM dan untuk memulihkan balik politik di Malaysia ini, saya meminta PDRM mengambil serius laporan polis kami dan memulakan siasatan sebaik mungkin. Terima kasih. Okey, sikit saja. Saya rasa yang tuduhan yang dilemparkan oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid itu memang sangat serius, khususnya tentang gangguan Menteri Dalam Negeri dalam segala urusan berkaitan dengan di bawah Suruhanjaya Pasukan Polis, yang mana kalau kita dengar klip video dia kata sehingga kenaikan pangkat polis ataupun tindakan disiplin dan juga isu-isu berkaitan dengan disiplin ataupun rasuah di kalangan polis semua tidak dapat dilakukan kerana yang menteri ingin campur tangan. Saya juga merupakan bekas menteri kabinet. Kami tak pernah campur tangan dalam urusan kecil berkaitan dengan pelantikan pegawai, kenaikan pangkat dan sebagainya, kerana semua ini memang ada agensi ataupun pihak-pihak yang berkaitan, khususnya ketua agensi itu, mereka haruslah diberi kuasa untuk mengambil tindakan, menentukan siapa boleh kerja, siapa tak boleh, dan ataupun tindakan disiplin. Jadi bila saya jadi menteri di kabinet, kami memang ada anggota kabinet dipanggil oleh polis, disoal siasat oleh polis. Jadi sekarang kita nak lihat sama ada kali ini dengan Ketua Polis Negara yang baru ini, sama ada dia akan jalankan siasatan, ambil kenyataan daripada Menteri Dalam Negeri. Ini adalah semua perkara yang kita sebagai rakyat kita mahu lihat. Terima kasih. Oh, sorry. Ya, saya sokong apa yang disebutkan, tapi saya nak cadangkan. Yang pertama ialah ini perkara menunjukkan kita perlu IPCMC. IPCMC perlu di kuat kuasa dengan immediately dengan segera, dan saya harap bila ada siasatan menteri-menteri dan juga pegawai polis yang terlibat dalam tuduhan ini boleh ambil leave, take leave dan bagi siasatan diteruskan. I think it is important that the investigation happen immediately. So IPCMC is needed, dan saya rasa ini adalah sebab-sebabnya kita perlu buka parlimen supaya semua ahli parlimen boleh bincang tentang isu ini dan meluluskan IPCMC dan segerakan siasatan yang diperlukan untuk membawa balik kembalikan integriti kepada PDRM di negara ini. Sekian, terima kasih. Tuduhan yang dibuat oleh bekas
IBJ adalah satu Just speak louder. tuduhan yang dibuat oleh Tan Sri Hamid Badrun adalah satu benda yang sangat serius. Kami rasa risau dan kesal sebab sehingga hari ini Perdana Menteri sehingga hari ini belum buat sebarang jawapan, ya, belum jawab tentang isu ini. Walaupun the whole country is watching it, the whole country is waiting for PM's reply, ya. And saya rasa masa sudah sampai kita perlu mengadakan siasatan dengan segeranya tentang isu ini sebab isu ini memang sangat penting, dan saya rasa masa sudah sampai untuk kita membuka parlimen semula, bersidang semula untuk berbincang perkara-perkara yang ada kaitan dengan kepentingan negara ini. I think time has come for us to press for the parliament to open again so that we can debate on important issues like this. Yes. And once again, I call upon the Prime Minister to make a statement on this. And we are all waiting for his statement. And waiting for him to order an immediate investigation on the issue. Thank you. YB, so all of you lodged a police report regarding police matters to the police. How confident are you that the investigation is going to be transparent, considering we don't have IPCMC as yet? Sorry, your legs. I believe that I have full confidence in the police. I think what Tan Sri Hamid has done in his tenure as the Inspector General of the Police has set some good groundwork for more reforms to take place. We have seen how, at least during Pakatan Harapan's time, and even until now, under his stewardship of the police, there are certain things that have gotten better. So in terms of the investigation on this matter, because it affects them directly, I believe and I trust that they will investigate fully and without fear or favour. Ada satu lagi perkara yang saya telah buat satu laporan polis. Ini saya rasa mungkin laporan polis pertama berkenaan dengan satu laporan berita yang dibuat oleh Malaysia Gazette dan dipetik oleh beberapa laman media yang lain yang telah mendakwa bahawa ia telah mengatakan bahawa bekas ketua polis negara mendakwa menteri mahu guna cawangan khas untuk kepentingan politiknya. Dan saya telah mendapati bahawa laporan tersebut melaporkan bahawa mantan ketua polis negara mendakwa wujud campur tangan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk menentukan jawatan pengarah cawangan khas Bukit Aman. Laporan juga menyatakan bahawa menteri tersebut telah memaksa JCK, Jabatan Cawangan Khas, melakukan beberapa operasi bagi tujuan politik dirinya, dan objektif operasi itu tidak sesuai dengan mandat yang diberikan kepada JCK untuk memelihara serta menguruskan keselamatan negara. Jadi saya telah meminta dalam laporan polis ini agar pihak polis menyiasat segera dakwaan terkini, dakwaan terbaru berkenaan dengan campur tangan ke dalam pelantikan serta apa yang kelihatan seperti salah guna kuasa meminta cawangan khas untuk melakukan operasi politik. Jadi kita mohon pihak polis, saya memohon pihak polis untuk menyiasat segera mengesahkan sama ada benar apa yang disebut oleh mantan ketua polis negara, dan sekiranya benar tindakan perlu diambil terhadap mereka yang telah terlibat dalam usaha untuk campur tangan dalam urusan dan tugas-tugas cawangan khas dan juga pihak polis di Raja Malaysia. YB, do you think that Just a little addition to that. In fact, the police, the PDRM is at stake. The image of the PDRM is at stake. Even without our police report,
I would have expected PDRM to start its own internal investigation to see the truth inside of the matter, because the former IGP has set up a good trend. Their image is getting better, but now it has gone down the drain. So they should be more interested, and I'm very confident they are already doing it. And with our reports and many other reports already been made by many other people, the PDRM should seriously take action and find out the core of the matter and do the needful. So don't worry, I think they will do it. Yeah. YB, but considering this whole matter, again, it considers the internal issues considering PDRM, and they are going to be investigating themselves. So do you think there should be like a task force outside to evaluate their investigation? Because where are they going to submit? The their best place for this, there are two. We will speak to Pakatan Harapan leaders as well as the broader opposition to make a call for Royal Commission of Inquiry and RCI into the serious allegations made by the former Chief of Police. And secondly, as mentioned by my colleagues, Parliament actually is the best place. The Cabinet is accountable to Parliament. Jadi kita kena segera tamatkan darurat dan tamatkan PC ini untuk tidak di compound. Okay. Thank you. Thank you. Hello. Cuma lepas ni saya akan masuk balik. For another source. Oh, another one and then I'll come back out.